Dia wali tak perlu dilantik. Wali kahwin. Pasal pun nak kena wali semua pula. Sahabat Nabi 4 khalifah tak wali ke? Daripada mereka pergi sibuk ziarah Nupik, pergi ziarah, pergi cari makam sahabat Nabi Ali bin Abi Talib ke Muawiyah ke apa semua ke? Mereka tak wali ke? Oh, wali dikira boleh terbang, boleh lawan dengan Belanda, boleh baca doa, lepas tu pokok apa ni, daun-daun apa jadi api semua bakar, cara wali. Kita tak menafikan sekiranya mereka wali, mereka adalah orang yang soleh. Sudah pasti sekiranya mereka orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka orang yang mengikuti sunnah Nabi. Sekiranya mereka orang yang mengikuti sunnah Nabi, mereka akan benci perbuatan-perbuatan hamba semua. Mesti bencinya. Tapi kedudukan mereka, cerita tentang mereka sendiri, wallahu a'lam, kabur. Sejarah mereka kabur. Kita pi ni, kita pi lah nak buat. Kenalah apa ni pelekoh 2000. Daripada hampa perhabis duit dah betul, buat benda lain. Buka kedai je ke, kan dapat manfaat lagi besar. Buat benda lain, ataupun simpan tu trip pi ke Mekah. Usaha simpan lagi daripada kita nak sibuk nak pergi ke tempat-tempat seperti itu. Yang mana wallahu a'lam. Yang mana Nabi sendiri sebut jangan susah payah nak pergi, melainkan kepada 3 buah tempat. Pasti pergi ke sana dia ada satu kepercayaan tau. Automatik dia akan ada. Pasti pun hang pilih kubur wali semua. Melainkan orang yang mana dia pergi itu untuk membuat kajian dan penelitian tentang kesahihan, tentang kebenaran, cerita-cerita wali semua ni. Dia pergi buat kajian research. Pergi kan nak pergi pun, janji bodoh-bodoh pun. Pergi nak pergi. Tapi kalau saja kita nak pergi syok-syok, nak pergi berjalan, nak pergi ni, elok. Pergi ziarah kubur secara umum. Mengapa kita nak khususkan kubur si fulan? Kubur wali ni kena pergi, kubur wali ni kena pergi. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukalah perjalanan para ulama terdahulu. Contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Katakanlah Al-Imam Bukhari lah. Dia pergi tak cari kubur-kubur imam lain. Imam Abu Hanifah tak wali ke? Imam Malik bin Anas tak wali ke? Imam Asy-Syafi'i tak wali ke? Imam Ahmad tak wali ke? Tak ketemui pula kita hadis-hadis ataupun cerita-cerita daripada ulama-ulama besar ini yang sudah semestinya mereka kedudukan mereka bertaraf para wali. Para sahabat Nabi ini semua wali. Sebab itu kata Nabi SAW bila Nabi cerita pasal wali, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah memberi keizinan ke atas umatku untuk melakukan perang ke atasnya. Apa ciri-ciri wali yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan? Mereka-mereka yang berserah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sembah aku dengan tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu. Maka pada ketika itu aku menjadi tangan bagi mereka, aku menjadi mata bagi mereka, aku menjadi kaki bagi mereka. Yakni mereka buat tu sesuai dengan kehendak dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau buat kerja lagu ni membina satu kepercayaan, membina satu akidah, subhanallah, ini merupakan satu perkara yang boleh membawa kepada syirik, khurafat dan tahyul. Pada pekeh-pekeh teragu yang buat lagu ni, hamba berhenti lah. Jangan dia buat lagi orang karut lagu ni. Biar hamba kumpul duit hamba ramai-ramai, hamba buka travel agency, bawa orang pergi Mekah dengan Madinah. Bawa orang pergi Masjid Al-Aqsa, kena tembak tak apa. Bawa pergi. Daripada hamba nak duduk sibuk, nak bawa orang nak pergi wali semua. Daripada pergi kubur wali semua, tuan-tuan dan puan sekalian, baik kita pergi Pulau Tioman, pergi berenang. Tapi dengan syarat bebas daripada maksiat apa semua. Bebas daripada maksiat itu sudah tentu merupakan syarat. Sebab kita membina satu kepercayaan. Hak yang buat package ni, dia mesti cerita wali ni apa kehebatan wali ni, apa kehebatan wali ni, apa kehebatan. Sedangkan itu karamah ni kita beriman. Ahli sunnah wal jamaah beriman dengan adanya karamah bagi orang-orang yang dekat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana karamahnya sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Ada di kalangan mereka yang mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan jin,
boleh melihat benda-benda yang ni dan sebagainya. Ada di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Ini karamah, satu anugerah yang Allah berikan. Yang mana kita beriman adanya karamah pada para wali. Tapi ciri-ciri wali itu kena bagi betul. Sekiranya mereka ni wali pun, adakah mereka ni ajak mai kita mai kat kubur mereka, ambil berkat. Orang tak dapat anak pergi kat kubur wali semua. Adakah cerita wali tu, tuan-tuan sekalian? Wali, kalau benar ada seorang wali, ada saya dengar cerita lah, cerita pasal wali Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni cerita pasal Sunan Kalijaga. Pasal dia nama Kalijaga, pasal dia jaga kubur, jaga sungai. Dia duduk tepi sungai. Duduk betapa tepi sungai tu, betapa sampai naik apa semua, daun-daun atas badan dia apa semua, macam-macam ni. Lepas tu ada sunan yang pergi berdakwah dengan muzik lah apa semua. Saya tak ingat nama sunan-sunan tu. Dia adalah nama sunan-sunan yang dia cerita. Dulu adalah cerita masa saya kecil-kecil tu, Wali Songo. Filem Indonesia, dia buat filem. Saya ingat lagi masa kecil-kecil saya tengok. Jadi dia perkenalkanlah kehebatan setiap wali ni. Adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'aslin ma'kul. Daun-daun tu jatuh kat atas tentera Belanda. Jadi batu api. Macam burung ababil tu, dia jatuhkan batu daripada neraka. Dia buat cerita tu. Dia tentera Belanda mati habis. Relax ya. Jadi kan kalau betul kan senang. Kan Nabi, kalau tidak Nabi buat dah lama dah, Nabi lagi hebat. Baca alam tarakai ya. Senang wawet, Nabi apa duk perampang susah-susah. Nabi duduk di Madinah tu, sebelum depa mai di Mekah lagi Nabi dah jatuhkan perahu orang semua mampu. Kan senang. Benda-benda seperti ini yang diceritakan dan disebarkan. Sebab kesan dia, saya bercakap tentang implikasi dia, membina kepercayaan. Kalau kata pun nak bawa, kita nak buat kajian research, okey. Tapi masalahnya nak buat apa tujuan? Hang buat package ni dah lama dah ni, enta tengok bila? Dalam bulan ni. Bulan ni. Saya tengok ni berapa tahun lepas? 2 tahun lepas. Ditempel di satu masjid di Yogyakarta. Saya singgah solat kawan saya solat. Saya solat Asar ataupun solat Zuhur. Tengok. Package travel agent syarikat Melayu. Malaysia, syarikat Malaysia. La haula wala quwwata illa billah. Taqwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Menuju hadis tidak sah setelah dah makruh ke kalau menahan kencing dan semua yang besar. Macam mana kalau berlaku masa di tengah solat? Sekiranya kalau dia berlaku di tengah solat, keadaan tu dia tak mampu nak tahan, berhenti solat dan selesaikan. Tak mampu nak tahan, berhenti solat dan selesaikan hajat. Wallahu a'lam. Mampu terus kan. Kalau mampu dia boleh tahan, okey. Jadi Perancis sekarang dia mengharamkan niqab kan. Ataupun niqab tu tak ada, kita bawa. Okey, saya faham. Okey, betul. Itu dia buka bil. Okey, soalan dah. Jadi ketika walaupun niqab ni dia menjadi persisiran, adakah orang yang presiden, orang Islam di Perancis tu wajib mentaati permintaan istighfar ni? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia haramkan niqab di Perancis atau tidak? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para ahli ilmu berselisih tentang pemakaian niqab. Hukum pemakaian asal, saya cakap asal berselisih pandangan. Sama ada wajib ataupun sunat. Ada pandangan yang cenderung ke arah wajib, pandangan dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, dan pandangan yang cenderung kepada sunnah muakkadah, sunnah yang dituntut, sunat, itu pandangan jumhur para ahli ilmu. Tetapi kesemuanya bersepakat dalam hal yang boleh membawa kepada fitnah, ia menjadi wajib. Hal yang membawa kepada fitnah, ia boleh menjadi wajib. Itu adalah asal. Semua sepakat. Jadi sekarang kita pergi pada zaman kita. Zaman ni boleh elok, atau apatah lagi di Perancis, boleh elok, tak boleh elok daripada fitnah. Kalau sekiranya orang Perancis dia kata kami boleh elok daripada fitnah, maka dia pergi kepada perselisihan tadi ni. Dia mengambil pandangan yang mana boleh menyelamatkan dia daripada fitnah daripada pihak pemerintah, yang ini tekanan dan siksaan.
Tapi kalau sekiranya memang tak boleh elak daripada fitnah, maka dia tetap kena mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kalau dia tak boleh nak melaksanakan Islam secara terbuka, maka dianjurkan dia berhijrah. Wallahu a'lam. Jadi sekarang ni kita lihat pada masalah dia. Kita senang cakap. Kita senang memberikan pandangan. Mereka di sana menghadapinya. Bila mereka menghadapi keadaan dan situasi seperti ini, mereka lebih mengetahui maslahah mereka. Mereka lebih mengetahui keadaan mereka. Takwa mereka kepada Allah sekadar mana mereka mahu. Kalau sekiranya mereka tak boleh nak pergi juga sebab urusan nak hijrah ni bukan macam dulu. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah Subhanahu wa taala ni luas, di mana-mana. Lah ni mana boleh sampai kat bodoh orang tembak mampu. Maksud tak ada sebab. Tapi tak boleh kata ini adalah bumi Allah, hanya kadang aku masuk Malaysia, tak boleh. Memang kena sedia sampai di airport tu orang hantar balik dah. Di lah ni ada prosedur yang dia panggil umum balwa dalam istilah fiqh, usul fiqh. Balwa ni benda hak yang tak boleh nak elak dah, memang semua dah jadi satu kemestian. Contoh macam orang bahaskan isu orang bertawaf keliling Kaabah. Nak elakkan macam mana selisih lagi perempuan? Umum balwa, dia jadi satu benda yang tak dapat nak dielakkan. Melainkan dengan takwa kita yang berlari, kita yang elakkan, kita yang jauhkan diri. Jadi begitu juga apa yang berlaku pada saudara-saudara kita di sana. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman mereka, berikan mereka jalan keluar penyelesaian yang terbaik untuk mereka. Mereka lebih tahu keadaan mereka. Kita bercakap atas kapasiti, kita ditanya soalan tersebut dan kita menjawab sesuai dengan hukum asal. Adapun keadaan kembali kepada mereka, mereka yang menentukan dan mereka yang mengetahui tekanan-tekanan pihak kerajaan ke atas mereka. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa ya. Ustaz, berkenaan dengan taat pemerintah tu, kalau kita duduk negara kafir, kita taat pemerintah tu atas dasar prinsip sunnah, akidah ataupun maslahah tu. Bukan maslahah. Kita taat pada pemerintah di negara kufar atas dasar maslahah. Beza dengan taat pemerintah di dalam negara Islam, negara Muslim, atas ketaatan dan pemerintah yang sebenar. Al-wala' wal-bara'. Tapi di negara kufar, kita mentaati di atas dasar maslahah. Tuan-tuan, tadi saya cakap dengan kawan saya tadi, seorang sahabat kita pergi ke Uzbekistan sama rombongan Ustaz Usaini. Baru-baru ni dia sembang telefon tadi. Dia kata di Uzbekistan 89% orang Islam. Tapi masjid tak dibenarkan azan pakai suara kuat. Semua azan dalam masjid. Luar tak boleh. Tuan nak memastikan. Pasal apa? Pasal mereka kata mengikut cerita-cerita orang yang mereka tanyalah, orang Islam kawasan tu, dia kata takut pasal Islam ni teroris. Orang Islam sendiri takut kepada agama dia. Takut teroris. Dengar azan tak gimana, semangat Allah nak ni, nak perang. Dia kira itu. Sedangkan bumi Uzbekistan ni, tuan-tuan dan puan sekalian, tempat seperti dia ni. Imam Al-Bukhari, tan ni tempat Imam At-Tirmizi, keluar ulama-ulama besar daripada sana. Tapi apa yang berlaku apabila manusia meninggalkan agama dia sendiri? Dia berada sallallahu alaihim dhulla hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi di penghujung hadis. Allah akan letakkan mereka di dalam kehinaan sehingga mereka kembali kepada agama mereka yang sebenar. Iaitu orang yang mana mereka meninggalkan jihad, iaitu mereka meninggalkan amalan-amalan di dalam agama, sebalik menyebutkan diri mereka dengan pertanian semata-mata. Kemudian mereka berurusan dengan riba. Allah akan letakkan mereka dalam kehinaan sehingga mereka kembali kepada agama mereka. Wallahu a'lam. Jadi saya cukup bercakap dulu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini sama-sama kita manfaatkan, sampaikan dan sebarkan kepada saudara-saudara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta